Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zainal Ibrahim. Tumpuan berita. Isteri Ketua Menteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang telah mengadakan lawatan ke Masjid Al-Kadim Sibu pada Sabtu. Lawatan tersebut bertujuan melihat perkembangan semasa projek hiasan dalaman Masjid Al-Kadim yang berusia lebih kurang 160 tahun dan merupakan antara masjid tertua di Sarawak. Projek ini dijangka siap sepenuhnya dalam bulan puasa pada tahun ini, memandangkan pintu dan hiasan dalaman yang lain ditempah khas dari Indonesia serta kekangan daripada tenaga kerja pada masa ini. Sejurus selepas itu, Puan Sri Dato' Amar Jumaani hadir ke program penyampaian sumbangan ikhlas Maksak Cares kepada 1,000 orang penjawat awam golongan B40 bagi zon utara, tengah dan selatan di RH Hotel Sibu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bong Openg telah menyumbangkan sebanyak RM100,000 untuk tabung Maksak Cares bagi membiayai projek Fasa 2 Maksak Cares PBT yang diuruskan Biro Kebajikan dan Sosial Maksak Wanita Negeri Sarawak. Sementara itu, sesi penyampaian voucher tunai telah disampaikan Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang selaku penasihat Maksak Wanita Sarawak kepada 7 orang HRO yang mewakili 75 kaki tangan PBT negeri di Zon Tengah. Terdahulu, Puan Sri Dato' Amar Jumaani mengadakan lawatan rasmi ke Sekolah Kebangsaan Abang Ali di Sibu untuk melihat sendiri keadaan bangunan pentadbiran 2 tingkat yang baru saja siap dibina. Pembinaan bangunan itu menelan belanja sebanyak RM3.5 juta dengan Kerajaan Sarawak telah menyumbangkan sebanyak RM2.5 juta kepada sekolah berkenaan. Laporan seterusnya. Menteri Kanan Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof, telah menyempurnakan upacara penyerahan geran khas fizikal kepada pengerusi surau-surau di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok pada Sabtu. Terdahulu, Datuk Seri Fadilah berkesempatan menunaikan solat berjemaah di Surau Darul Qarar, Kampung Temedap. Antara surau-surau yang menerima geran khas fizikal ialah Surau Darul Qarar, Surau Bandar Shah, Surau Al-Amin, Surau Darul Ihsan, Surau Nurul Islam dan Surau Darul Uyun. Berita selanjutnya. Jawatankuasa Parti Dewan Undangan Negeri Dun Asajaya telah mengadakan majlis kesyukuran dan apresiasi bagi meraihkan kejayaan kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak yang lepas di Kompleks Sukan Asajaya pada Sabtu. Berucap di majlis itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, menegaskan bahawa selain mengutamakan kebajikan rakyat, fokus GPS juga tertumpu kepada kemajuan kawasan, kampung serta negeri. Selepas pilihan raya, kita ketepikan apa-apa pembalahan, kita maju ke depan dan mengatur agenda dan juga perancangan kita untuk memajukan kawasan, untuk memajukan kampung kita dan untuk memajukan negeri kita. Harapan saya kepada warga di kawasan Asajaya ini adalah untuk sentiasa menguatkan keupayaan kita agar kita akan terus dapat meningkatkan lagi ekonomi kita dapat meneruskan perjuangan untuk membangunkan anak-anak kita selari dengan arus yang berlaku dalam dunia pada masa ini. Majlis Kesyukuran dan Apresiasi Kemenangan PRN12 Sarawak Dun Asajaya disambut dengan pematuhan prosedur operasi standard dan mengikut had kehadiran yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, bercakap kepada media, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan memberitahu jentera gabungan Parti Sarawak GPS kini perlu memberi perhatian dan menyusun strategi bagi memperlihatkan perjuangan parti itu kepada golongan pengundi muda sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 Kelab. Jelasnya, ini penting memandangkan pengundi 18 akan mula mengundi bermula pada bulan ini. Pada masa ini, jiwa anak muda ni tidak begitu minat kepada politik, tidak begitu minat. Tapi mereka mendampingi dan ikut sama apa-apa aktiviti yang kita adakan. Dan selalunya anak-anak muda ini aktiviti mereka menjurus kepada sokan, menjurus kepada e-sport, games. Dan kita aturkan program-program tersebut. Dan dalam pada masa yang sama kita berniat untuk merapatkan mereka supaya mereka lebih mengetahui dan lebih menunjuk minat kepada bagaimana sesebuah kerajaan, bagaimana satu kawasan ditadbir.
Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang juga yakin akan kesiapsiagaan jentera parti untuk mendepani PRU 15 akan datang dan sebagai calon GPS, beliau turut sentiasa bersedia pada bila-bila masa. PRU ini awal ke akhir kan, GPS tetap bersedia. Dan pada pandangan saya dan saya amat bersemangat sekali ya bila melihat kemenangan kita dalam PRN yang lepas. Kalau diadakan PRU dalam tempoh yang dekat, kita tak ada masalah. Jentera kita ready untuk diaktifkan dan momentum rakyat Sarawak itu masih dalam orang kata dalam fit yang tinggilah untuk memastikan kerajaan di Sarawak itu masih di bawah GPS dan boleh membantu membentuk negara dalam PRU yang akan datang. Beralih ke laporan sempena sambutan Tahun Baru Cina, banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil memberikan sumbangan kepada Persatuan Kebajikan termasuk di Miri Home for Aged Care Centre. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, kebanyakan sumbangan yang diterima seperti barangan makanan, angpau, pakaian dan sebagainya. Ini adalah satu tanda yang baik menunjukkan bahawa kita ada masyarakat penyayang dan yang kita lihat juga orang muda juga mereka juga datang sini menyumbang. Ini adalah sangat baik sekali kerana orang muda pun tidak lupa kepada warga emas ini. Ya, inilah yang kita ingin menggalakkan. Kita mahu Sarawak iaitu Sarawak sebagai keluarga Sarawakku saya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas merasmikan program aktiviti tahunan Pertubuhan Pemeliharaan Hayat Miri Life Care Society sempena menyambut Tahun Baru Cina di Miri Home for Aged Care Centre pada Sabtu. Pada majlis itu, Datuk Seri Lee telah mengagihkan angpau dan hamper berupa barangan makanan kepada 23 penghuni warga emas Miri Home for Aged Care Centre. Sekian edisi malam bersama saya, Mariam Zanaria Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.